بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pada 20 hari bulan Julai bersamaan dengan 28 Zulkaidah 1441 Hijrah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita melanjutkan, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui dengan kita menuntut ilmu Allah, dengan kita berada dengan kita membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang perkara-perkara yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana moga-moga pengisian pada pagi ini, pertemuan kita pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkatan, Allah mengurniakan rahmat, Allah mengurniakan ketenangan kepada kita, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini seperti mana yang telah pun kita maklumkan pada minggu lepas, insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi membicarakan tentang doa-doa di dalam Al-Quran, yang mana pada pagi ini kita akan terus membicarakan tentang ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran yang boleh kita gunakan untuk kita berdoa, untuk kita memohon hajat, untuk kita membuat permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita akan bicarakan pada pagi ini ataupun ayat Al-Quran yang kita akan bicarakan pada pagi ini, saya akan ambil, kita mulakan dulu dari sudut kita panggil apa, adab berdoa dulu, ataupun dipanggil syarat-syarat berdoa. Tapi adab berdoa dan syarat berdoa itu kita ambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, dalam adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama memasukkan perkara ini di dalam syarat-syarat berdoa. Maksudnya, kalau kita nak berdoa, kita kena tahu syarat dia, kita kena tahu adab-adabnya. Sebelum kita nak minta kepada Allah sesuatu permohonan, kita mesti mengikuti
syarat-syarat berdoa dan juga adab-adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara syarat dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam syarat berdoa, hendaklah kita menggunakan nama-nama Allah yang mulia, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut apa istilah Asma'ul Husna. Maksud dia Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang 99 tu, kita gunakan nama-nama itu sebagai pendahluan, sebagai pembukaan untuk kita memohon sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, dalam kita berdoa ni, kita jangan cepat-cepat nak minta hajat itu, tetapi kita mulakan dengan kita memanggil, dengan kita memuji Allah dari sudut kita menyebut nama-nama Allah Al-Husna, nama-nama Allah yang baik yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya, sebelum kita nak minta kepada Allah, contoh, sebelum kita nak minta kepada Allah murahkan rezeki ke, beri kita kesihatan, lapangkan dada kita ke, beri kita hidayah dan sebagainya, kita mulakan dulu dalam kita berdoa itu dengan kita menyeru nama-nama Allah Al-Husna. Okey. Nama-nama Allah Al-Husna yang boleh kita gunakan secara umum. Maksudnya, apa saja bentuk doa, apa saja bentuk permohonan kita kepada Allah, kita boleh guna nama-nama ini. Okey. Kenapa? Kau tanya kenapa kita perlu memulakan hajat-hajat kita, permintaan kita kepada Allah dengan nama-nama Allah Al-Husna? Sebenarnya ia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memang dalam syarat kita berdoa, kita kena cari nama-nama Allah Al-Husna dalam kita berdoa. Kerana sebenarnya ia adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuntutan ini, perkara ini sebenarnya disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 180, muka surat 174. Surah Al-A'raf ayat 180, muka surat 174. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau rujuk pada ayat 180 surah Al-A'raf, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapati, tuan-tuan akan menemui Allah yang menyuruh kita menggunakan nama-nama Allah yang mulia dalam kita berdoa kepadanya. Apa saja kita nak minta kepada Allah, apa saja hajat kita kepada Allah, kalau kita berdoa, maka elok kita panggil, kita seru nama-nama Allah yang mulia. Di mana Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 180. Izinkan saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Okey, Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Allah bagi tahu, dan bagi Allah itulah. Allah tu dia memiliki nama-nama yang mulia. Fad'uhu biha. Ini perkataan dia. Tuan-tuan gariskan perkataan fad'uhu biha, ataupun highlightkan perkataan fad'uhu biha. Allah kata fad'uhu biha tu maksudnya apa? Bermohonlah, panggillah, bermohonlah,
Sebutlah nama-namanya. Maksudnya Allah kata Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka justru itu ud'uhu biha. Panggillah dengan namanya itu. Serulah dengan namanya itu. Ini adalah surah Al-A'raf ayat 180. Dan sebelum kita nak minta apa kepada Allah, kita nak minta Allah beri kita apa, sebelum kita minta kepada Allah, tambahkan ilmu kepada kita ke, perbaiki urusan kita, permudahkan urusan anak-anak kita, apa pun hajat kita kepada Allah, kalau kita berdoa secara khusus, maka eloklah kita menggunakan nama-nama Allah yang mulia di dalam kita berdoa. Sebab ia adalah perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Sekejap lagi saya akan sebut dia punya contoh dia. Okey, dalam erti kata lain, sebenarnya kenapa kita perlu memanggil nama-nama Allah yang mulia? Okey, selain memenuhi ayat 180 tadi tu, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, memang salah satu cara kita nak cara doa kita nak dikabulkan oleh Allah adalah dengan kita bertawassul menggunakan nama-nama Allah yang mulia tadi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat maklumat pada pagi ini. Jadi kita tak perlu tergesa-gesa untuk minta kepada Allah, tetapi kita memanggil dulu, kita menyeru dulu, kita gunakan hajat-hajat kita tu dengan kita mengiringi nama-nama Allah yang mulia. Macam mana kita nak panggil nama-nama Allah yang mulia? Okey. Ada satu doa yang umum. Okey, nama yang umum. Okey, macam mana kita nak gunakan? Okey. Kita boleh meniru bagaimana kisah seorang lelaki dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ada satu hadis riwayat Ibnu Majah. Riwayat ini disampaikan oleh Buraidah Al-Aslam radhiyallahu anhu. Ada satu sahabat Nabi namanya Buraidah Al-Aslam radhiyallahu anhu. Dia kata macam ni. Dia kata, suatu hari ada seorang lelaki, dia baca satu doa ni. Kemudian Nabi dengar lelaki tu baca doa tu. Lelaki tu baca doa apa? Okey, doa yang lelaki baca ni, dia kita boleh jadikan dia sebagai praktikal kita, sebab lelaki ni semasa dia baca, Nabi dengar dan lepas tu Nabi katakan sesuatu. Nabi kata apa? Dia baca apa? Okey, lelaki ni rupa-rupanya dia membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Agak-agak surah Al-Ikhlas tu tuan-tuan dan puan-puan, surah apa? Surah Al-Ikhlas kita sudah sedia maklum. Kita namakan ia, ramai orang menamakan ia adalah salah satu surah 3 kul, kan? Orang Melayu kata surah 3 kul. Kan kita kata ada surah 3 kul, depannya ada kul. Ni kita panggil dalam bahasa mudah dia, surah Al-Ikhlas ini kita sebut dengan apa? Qul huwallahu ahad. Rupa-rupanya lelaki ni dalam dia berdoa tu, dia baca surah Al-Ikhlas. Dia baca surah Al-Ikhlas. Kan? Surah Al-Ikhlas yang ada 4 ayat tu, surah Al-Ikhlas kan ada 4 ayat kan? Qul huwallahu bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 4 ayat. Kan? Tapi kalau kita baca 4 ayat ni, kita akan jumpa kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni, kita tak jumpalah perkataan yang berbentuk seperti mana doa yang khusus. Macam doa khusus contohnya kita nak minta ampun ke, kita nak minta rahmat ke, kita nak minta lapang dada ke, kita nak minta rezeki. Tak ada lah pada 4 ayat ni. Tetapi keempat ayat ini dia mengandungi nama-nama Allah yang mulia. Agak-agak
dalam surah Al-Ikhlas tu ada nama apa yang mulia? Kita tahu kan ayat pertama kan ada nama Allah yang mulia. Nama apa? Qul huwallah. Allah tu. Qul huwallah. Qul huwallah. Allah tu sendiri dan juga ahadun. Allah ahadun. Lepas tu nama Allah yang lain apa? Pada ayat nombor 2 tu. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah adalah tempat makhluk bersandar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam slot ini ataupun dalam sesi ini kita tidak dapat untuk memberikan ulasan tentang panjang lebar tentang surah Al-Ikhlas. Yang ini tuan-tuan kena belajar atau tuan-tuan kena ikuti mana-mana pengisian yang membicarakan tentang surah Al-Ikhlas. Jadi untuk lebih, kita panggil untuk lebih kuat cara kita panggil nama-nama Allah yang mulia tu adalah dengan kita faham ayat pertama tu bunyi maksudnya apa, ayat kedua tu maksudnya apa, ayat ketiga tu maksudnya apa, ayat keempat tu maksudnya apa. Tapi ringkasan dia, siapa yang baca surah Al-Ikhlas, dia seperti mengakui, mengiktiraf tentang Allah yang menetapkan ada 5 sifat bagi Allah. Maknanya surah Al-Ikhlas ni ayat 1 sampai ayat 4 dia semua cerita tentang Allah. Semua cerita pasal Allah. Maknanya secara tak langsung apabila anda berdoa, kita berdoa nak minta hajat pada Allah, kita baca surah Al-Ikhlas itu seperti mana kita sudah pun memanggil, memuji, menyeru nama-nama Allah yang mulia. Kita kata Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Saya harap tuan dapat tentang surah Ikhlas ini. Baik. Lelaki ni, macam mana dia baca surah Al-Ikhlas ni? Okey. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kita akan bacalah macam perkataan Qul kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Lelaki ni dia ubah sikit. Dia tak sebut perkataan Qul tu. Tapi dia gunakan perkataan Allah, Al-Ahad, dia ambil balik perkataan As-Samad, dia ambil balik ayat 3 dan 4 tu. Saya sebutkan ataupun saya bacakan doa lelaki tersebut yang mana kata Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi baca, lelaki ni baca doa ini. Lelaki ni baca doa apa? Lelaki ni baca bagaimana? Sebenarnya dia baca guna surah Al-Ikhlas. Lelaki ni baca, saya sebutkan doa dia. Lelaki ini membaca begini. Dia kata Allahumma inni. Dia kata Allahumma inni as'aluka. Okay, saya ulang balik. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul ahadu. Antallahul ahadu. As-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah je. Dia ambil semua surah Al-Ikhlas, cuma dia tak sebutlah perkataan Qul kat depan tu. Dia ubah kepada, dia kata Allahumma inni as'aluka. Maknanya apa? Maknanya kalau tuan-tuan tak hafal yang depan tu, boleh baca bahasa Melayu. Kita kata, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Kita kata, sesungguhnya Ya Allah, Allahumma ni Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Bi'annaka anta, kerana sesungguhnya engkau. Okey, kerana sesungguhnya engkau. Tuan-tuan tulis ataupun tuan-tuan hafal. Kita kata, Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu kerana sesungguhnya engkau. Dalam bahasa Arab tadi tu, Allahumma inni as'aluka bi'annaka anta. Okey. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu kerana sesungguhnya engkau. Engkau tu apa?
Allahul Ahadus. Allahul Ahad. Kerana engkau itu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Okay, Ahad. Lepas tu Allah tu apa lagi? As-Samad. Tempat bergantung segala sesuatu. Allah tu apa lagi? Allazi lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan engkau ya Allah, tidak ada yang setara, yang sama, yang sebanding denganmu. Okey, itu adalah surah Al-Ikhlas. Dapat tuan-tuan dan perempuan? Okey, saya ulang balik semula. Okey, laki ni dia baca doa, dia gunakan surah Al-Ikhlas itu, cuma diubah sikit depannya, dia kata Allahumma inni as'aluka bi'annaka anta Allahul Ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lelaki ni dia doa begitu. Ketika Nabi dengar lelaki tu baca, lepas tu Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Lepas Nabi dengar lelaki tu baca surah Al-Ikhlas tu, kan cuma diubah sikit depan tu, Nabi kata apa? Laqad sa'ala Allah bismihil a'zamil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi dia kata begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata laqad sa'alallah. Nabi kata sesungguhnya dia ni telah meminta kepada Allah dengan nama Allah Al-A'zam, dengan nama Allah yang paling agung. Yang mana kata Nabi, allazi, yang kata Nabi jika diminta, idza su'ila bihi, jika diminta dengan guna nama itu, a'ta, pasti Allah beri, wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika digunakan dalam berdoa, pasti Allah akan ajaba, pasti Allah akan jawab, iaitu pasti Allah akan kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, tuan-tuan dapat? Saya harap tuan-tuan jelas apa yang ingin saya ataupun apa yang ingin kita kongsikan pada pagi ini. Rupa-rupanya surah Al-Ikhlas yang kita semua hafal. Kan, saya yakin semua orang hafal surah Al-Ikhlas. Kan, kita terlupa nak gunakan surah Ikhlas itu diletakkan pada permulaan dalam kita berdoa, ataupun kita gunakan ia dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dalam surah Ikhlas itu mengandungi nama-nama Allah yang mulia, bahkan kata Nabi mengandungi nama Allah yang sangat mulia seperti nama Allah itu sendiri. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar lagi lelaki tu baca macam tu, Nabi kata dia ni telah minta kepada Allah menggunakan nama, dia telah minta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang paling agung. Jika dia minta pasti Allah bagi, jika dia berdoa pasti Allah akan kabulkan. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan, dalam kita berdoa kepada Allah, maka kita boleh mulakan dengan kita menggunakan surah Al-Ikhlas itu. Kerana apa? Kerana di dalamnya mengandungi nama-nama Allah yang mulia. Okey, saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas tentang pengisian kita pada pagi ini tentang surah Al-Ikhlas. Itu dari sudut yang pertama, kita boleh gunakan surah Ikhlas untuk kita berdoa. Permulaannya sebagai pepuji-pujian dan sebagai seruan, sebagai panggilan kita dengan menyebut, dengan memanggil nama-nama Allah yang mulia. Okey, jelas tuan-tuan dan perempuan? Itu doa dalam surah Al-Ikhlas. Okey, sudut yang kedua ataupun kelebihan yang kedua yang boleh kita gunakan surah Al-Ikhlas ini dalam kita berdoa, selain dia mengandungi nama-nama Allah yang mulia,
kita boleh gunakan surah Al-Ikhlas ini di dalam ataupun kalau kita ada hajat untuk Allah lindung kita daripada segala perkara-perkara yang boleh membahayakan kita, segala perkara yang boleh memudaratkan kita, ataupun daripada perkara-perkara yang kita tidak suka ianya ditimpa kepada kita, kita boleh membaca surah Al-Ikhlas. Namun kita perlu juga membaca. Namun tu maksudnya tak cukup hanya baca surah Al-Ikhlas saja, tetapi kita kena baca surah yang selepas dia. Selepas surah Al-Ikhlas, selepas surah Al-Ikhlas lagi satu. Maksudnya kalau kita ada hajat untuk Allah lindung kita, ataupun kita tak nak benda-benda buruk berlaku kepada kita, kita boleh menggunakan surah Al-Ikhlas dan dua surah selepasnya, iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Okey, kita boleh gunakan dua surah itu, termasuklah surah Al-Ikhlas. Okey, tuan-tuan, saya terangkan sekali lagi, kerana dalam hadis Nabi suruh baca 3 surah itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan surah An-Nas. Jika kita nak kelebihan, Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang buruk, melindungi kita daripada sesuatu yang kita tak nak berlaku kepada kita. Ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi. Sekejap lagi saya akan baca hadis dia. Okey. Setakat ini maknanya pengisian kita pada pagi ini, kita belajar apa? Dalam syarat kita berdoa, maka kita dituntut untuk kita mengguna pakai, iaitu kita memanggil, kita menyeru, memuji nama-nama Allah yang mulia di dalam kita berdoa. Kita jangan tergesa-gesa, jangan terkejar-kejar dalam kita memohon hajat kepada Allah. Tetapi kita dituntut untuk kita menggunakan segala nama-nama Allah yang mulia dalam kita berdoa. Okey, jelas? Okey. Kalau kita ulang sekali lagi. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah menyebutkan tentang tuntutan ini, iaitu panggillah, serulah, gunalah nama-nama Allah yang mulia. Kemudian salah satu cara yang kita boleh memanggil nama-nama Allah yang mulia dalam kita berdoa adalah kita menggunakan surah Al-Ikhlas itu sendiri dalam kita berdoa. Sudut yang pertama, kelebihan surah Al-Ikhlas itu kita boleh gunakan kerana dalam surah Al-Ikhlas itu ada nama-nama Allah yang mulia. Bahkan Nabi memberikan pengiktirafan dalam surah Al-Ikhlas itu ada nama Allah yang paling agung, antaranya nama Allah itu sendiri. Okey, jadi kalau kita gunakan surah Al-Ikhlas itu dalam kita berdoa, seperti mana lelaki yang dia telah berdoa, Nabi dengar lelaki itu baca, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mengatakan dia ni telah minta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling mulia. Kalau diminta, doanya dikabulkan. Jika dia berdoa, doanya pasti dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudut yang pertama. Tapi sudut yang kedua maksudnya kelebihan yang kedua, kalau kita berdoa dengan surah Al-Ikhlas, dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca setiap hari, kita baca doa ini. Okey, kita baca surah Al-Ikhlas. Okey, fadilat dia, kelebihan dia, Allah akan mencukupkan kita daripada segala sesuatu. Saya akan baca hadis dia. Okey, jadi tuan-tuan jangan terkeliru. Terkeliru maksudnya pada pagi ni kita nak bincang surah Al-Ikhlas.
Kerana surah Ikhlas ni surah yang orang paling faham. Kita mulakan dengan orang yang faham dulu. Lepas tu nanti baru kita gali daripada surah Al-Baqarahnya, surah Al-A'rafnya, kita ambil daripada bawah dulu. Sebab surah-surah ini surah yang biasa, popular, orang boleh hafal. Yang kadang-kadang kita yang mudah ni lah kadang-kadang kita terlepas pandang nak gunakan di dalam berdoa. Lepas tu kita fokus dulu surah Al-Ikhlas. Okey, surat Ikhlas sudut pertama telah saya terangkan tadi. Surat Ikhlas sudut yang pertama, dia mengandungi nama-nama Allah yang agung. Sudut yang kedua, dia ada kelebihan yang khas jika dia dibaca bersama dengan dua surah yang lain, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Allah akan mencukupkan ia daripada segala sesuatu. Okey, saya bacakan hadis yang memperkatakan, yang menyebut tentang kelebihan tersebut. Daripada Abdullah bin Khubab, daripada Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Iqra. Nabi kata, bacalah. Qul huwallahu ahad. Bacalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wal mu'awwizataini. Dan Nabi kata, bacalah Qul huwallahu ahad dan wal mu'awwizatini, maksudnya dua surah pemberi perlindungan. Tapi Nabi tak sebut lagi dua surah pemberi perlindungan tu apa. Dua surah pemberi perlindungan itu dia adalah nama bagi surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Nabi memanggil namanya adalah dua surah pemberi perlindungan. Dua surah pemberi perlindungan Nabi namakan bagi nama surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kupasan lanjut dia nanti kita akan kupas. Perlindungan bentuk apa secara khusus nanti kita akan kupas. Cuma kita nak sebut pada pagi ini, kita nak pasangkan dia. Maksudnya kita nak iringkan dia dengan surah Al-Ikhlas. Nabi kata, bacalah Qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini, dua surah pemberi perlindungan, iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Bila kena baca? Nabi kata, hina, ketika mana? Tumsi, kamu berada pada waktu petang. Wahina, dan ketika mana engkau berada tusbihu, pada waktu pagi. Okey, saya jelaskan. Nabi kata apa? Bacalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan dua surah pemberi perlindungan. Ketika mana engkau berada di waktu petang, ketika mana engkau berada di waktu pagi. Maknanya kita dapat tahu, lepas ni kita nak praktik apa? Pagi baca, petang pun baca. Tiga surah ini. Orang Melayu panggil surah tiga kul lah. Okey, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu falaq, Qul baca pagi dan petang. Berapa kali? Nabi kata salasa marratin. Nabi kata 3 kali. Maksudnya 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi suruh baca. Kelebihan dia apa? Apa yang Allah janjikan? Tukfika min kulli syai'in. Nabi kata tukfika min kulli syai'in. Maka ketiga-tiga surah tadi sudah mencukupkan untukmu daripada segala sesuatu. Nabi kata sudah mencukupkan untukmu daripada segala sesuatu. Kalau kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang, surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq dengan An-Nas, 3 kali pagi, 3 kali petang, Nabi kata kelebihan dia tukfika min kulli syai'in, mencukupkan untukmu daripada segala sesuatu. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okay. Salah satu penerangan, huraian tentang maksud mencukupkan segala sesuatu ada diberi ulasan oleh Al-Imam Nawawi, juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Salah satu maksud mencukupkan kita daripada segala sesuatu, maknanya Allah Ta'ala akan melindungi kita, memberi perlindungan kepada kita daripada segala sesuatu yang kita tidak ingini ianya berlaku kepada kita. Dalam erti kata lain, sesiapa yang dia nak Allah Ta'ala lindung dia daripada perkara yang dia tidak mahu tertimpa kepadanya,
kan, keburukan-keburukan, perkara-perkara yang bahaya, maka dia perlu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas yang Nabi namakan dia surah Al-Mu'awwidhataini. 3 kali pagi, 3 kali petang, Allah akan mencukupkan ia daripada segala sesuatu. Okey, itu tan jelas? Okey. Kenapa saya sebut surah ini? Kenapa sebut Al-Falaq dengan An-Nas? Kerana dia mesti dipasangkan, dia mesti dibaca sekali. Dia tak boleh baca satu saja. Dalam hadis ni, siapa nak kelebihan ini, dia kena baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Nabi kata Allah mencukupkan dia segala sesuatu. Okey, itu doa yang kadang-kadang kita hafal ayat ni, tapi kadang-kadang orang terlepas pandang, terlupa. Jadi dah baca ke belum 3 kali surah ini pada pagi ini? Nanti petang baca lagi 3 kali 3 surah ini. Khususnya juga adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tadi, kalau tuan-tuan contohnya tuan-tuan nak berdoa waktu duha ni kan, tuan-tuan nak doa satu hajat kan, tuan-tuan gunakan surah Al-Ikhlas tadi dalam permulaan, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya macam ni. Contohlah, saya nak minta, contohnya saya ada satu, contohnya saya nak minta Allah Ta'ala, saya nak minta Allah Ta'ala apa? Kita nak minta apa? Kita nak minta Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita, ataupun kita nak minta Allah Ta'ala lapangkan dada kita kan. Kita boleh doa lah mula-mula tu. Sebelum kita puji Allah, kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita panggil, kita kata, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, kerana engkau adalah Allah yang Maha Esa. Kan? Ambil balik surah Al-Ikhlas tadi. Kalau yang kita baca tadi tu, kita boleh baca Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul ahad as-samadul lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dah baca tu, kita teruskan pada hajat dia. Hajatlah, ya Allah, kan, permudahkanlah urusanku, urusan anak-anakku, yang begitu. Itu di antara contoh yang sangat mudah yang boleh kita amalkan. Jadi pada pagi ni tuan-tuan dan perempuan dah tahu dah nak gunakan solat Al-Ikhlas tu. Okay, kalau ada soalan nanti tuan-tuan nyatakan dalam komen. Nanti esok saya akan jawab soalan tuan-tuan dan perempuan. Tapi sekurang-kurangnya pada pagi ni tuan-tuan tahu macam mana nak gunakan solat Al-Ikhlas itu. Saya ulang, saya harap tuan-tuan dapat doa tu. Kalau tak dapat, nanti saya kena ulang balik semula. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, tuan-tuan dapat gunakan dalam berdoa. Okey, kemudian surah Al-Ikhlas ini juga kita boleh gunakan bukan sekadar mengandungi nama Allah yang mulia, tapi surah Al-Ikhlas ini jika kita baca dia pagi dan petang, kita gunakan zikir pagi dan zikir petang. Doa tu sebenarnya dia adalah zikir juga. Okay, kita baca pagi, baca petang, tetapi mesti digandingkan dengan Al-Falaq dengan An-Nas. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau boleh jangan kurang. Ikut macam Nabi ajar. Lebih tak apa, tapi jangan kurang. Pagi, petang, 3 surah ini. Itu surah Al-Ikhlas. Maknanya pagi ni alhamdulillah kita selesai menerangkan tentang penggunaan surah Al-Ikhlas itu, ayat dalam surah Al-Ikhlas itu dalam berdoa. Maknanya kesimpulannya kita dapat 2 pengajaran ni. Maksudnya ada 2 sudut, ada dua kegunaan surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama apa? Surah Al-Ikhlas ini kita boleh gunakan dalam memanggil nama-nama Allah yang agung. Seperti mana hadis riwayat Ibnu Majah yang telah kita sebut tadi. Sudut yang kedua, surah Al-Ikhlas ini dia dapat memberi perlindungan kepada kita daripada perkara-perkara buruk yang kita tak nak ia tertimpa kepada kita. Namun dia mesti digandingkan dengan Al-Falaq, dengan surah An-Nas, dan dibaca 3 kali pagi,
3 kali petang. InsyaAllah besok pagi. Kita akan berhenti di sini. Kita akan sambung besok pagi dengan kaedah yang sama, panggil nama Allah yang mulia, tetapi kita akan sebut nama lain Allah yang mulia, Asmaul Husna, nama apa lagi yang kita boleh panggil dalam kita berdoa. Besok kita akan belajar lagi. Hari ini kita boleh gunakan surah Al-Ikhlas tu permulaan doa kita. Lepas tu kita boleh gunakan surah Al-Ikhlas, tetapi mesti digabungkan dengan Al-Falaq dengan An-Nas. Baca pagi, baca petang, 3 kali pagi, 3 kali petang. Maknanya surah Al-Ikhlas kita dah selesai, kita bincangkan pada pagi ini secara ringkas. Namun begitu tuan-tuan, saya minta maaf ya, saya tidak dapat menerangkan panjang lebar tentang surah Al-Ikhlas. Kalau tuan-tuan nak doa tuan-tuan semakin kuat, semakin cepat dikabulkan, kan kita kata orang doa yang mantap, sebaik-baiknya tuan-tuan kena faham apa makna Allahu Ahad tu. Tuan-tuan kena faham apa makna Allahu Samad. Maknanya kita kena fahamlah surah Ikhlas tu. Kalau faham surah Ikhlas tu, sebab apa? Kalau anda lagi faham, lagi anda akan dapat penghayatan. Apabila anda ada penghayatan, maka hati kita ni dia akan dapat dihadirkan. Kalau kita baca kita tak faham, nanti dia tak ada feel, dia tak ada penghayatan. Apabila dia tidak ada penghayatan, dia akan, hati kita susah kita nak hadirkan. Sebab salah satu adab ataupun syarat kita nak berdoa ni, kita mesti fokus, kita mesti menghadirkan hati ke dalam berdoa. Jadi cara nak hadirkan hati, faham apa yang anda baca, apa yang anda sebut. InsyaAllah. Saya harap tuan-tuan faham yang itu. Jelas? Jadi besok insyaAllah kita akan sambung dengan maklumat lain. Nama Allah mulia yang mana lagi kah yang elok kita gunakan dalam kita berdoa, berdasarkan surah Al-A'raf ayat 180. Dan kita akan ulas besok tentang maklumat yang terkandung dalam surah Al-Falaq secara khusus. Kita ulas sikit supaya tuan-tuan faham. Kalau saya baca Al-Falaq ni, apa yang ada maklumat dalam Al-Falaq tu? Kita akan ulas besok insya-Allah. Jika Allah beri kelapangan, kita ulas juga dengan surah An-Nas insya-Allah. Tapi besok kita akan belajar tentang apakah nama Allah Al-Husna yang lain yang boleh kita gunakan dalam berdoa, dan maklumat yang ataupun doa yang khusus yang Allah beri kepada yang ada terdapat dalam surah Al-Falaq. Saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan dan puan. Ada soalan letak di komen, insya-Allah ada kesempatan esok saya akan berikan jawapannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan besok pagi insya-Allah.